Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Mudah-mudahan terbaik insya-Allah. Dirahmati, diberkati Allah SWT. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba yang terpilih, hamba-hamba yang dipandang dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan untuk menjadi hamba yang mampu berhadapan dengan setiap cabaran dan rintangan yang Allah takdirkan dalam hidup kita insya-Allah. Setiap orang ada bahagian masing-masing. Jangan pernah sama sekali membandingkan diri kita dengan orang lain dengan merujuk masalah orang, masalah kita. Setiap orang dia ada dia punya darjah kesusahan yang tersendiri, mengikut kemampuan masing-masing, mengikut iman masing-masing, mengikut tahap ketakwaan kita. Jadi Allah tahu yang terbaik untuk kita. Allah tahu yang mana patut hantar kat kita, yang mana tidak. Allah Akbar. Allah Maha Adil, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Jadi kalau Allah uji kita dengan masalah anak, atau masalah suami, atau masalah isteri, jangan kita bandingkan dengan orang lain. Kita kadang-kadang kita kata untung kau, anak-anak kau semua berjaya. Tapi kalau kamu pergi pula jumpa orang lain pula, dia pula cakap pada kamu untung. Dia kata untung kau ada anak. Aku dah 15 tahun kahwin tak ada anak. Aku dah 30 tahun kahwin tak ada anak. Untung kau ada anak. Nampak tak? Di saat kamu rasa kamu rugi, di pihak lain akan mandang kamu untung. Di saat kamu rasa kamu rugi. Faham ke faham? So dalam hidup ni bersyukur, terima apa yang ada. Ada orang kata, aduh, bengang aku lah. Aku punya kereta ni, rasa aku, macam tak ada kereta lagi bagus lah. Asyik rosak je. Nampak tak Tapi ada orang sekali pun tak pernah dapat pakai kereta sebab tak mampu. Tak ada keupayaan. Tak ada pendapatan yang membolehkan dia pakai kereta. Allahu Akbar. Subhanallah. Kita ni jauh daripada syukur. Bila Allah uji, kita dah melatah. Bila Allah uji, kita dah ke laut. Aku pening kepala lah tengok apa ni. Aduh, aku pening kepala tengok suami aku ni Allah Akbar. Kerja mati-mati, siang malam kerja. Ada orang pula dia kata aku pening kepala tengok suami aku, tak nak pergi kerja. Nampak tak? Sebab tu kita ni bila ada masalah, fokus utama kita Allah, bukan orang, bukan makhluk. Sebab hari ni kamu pergi mana pun, kamu akan jumpa masalah. Kamu tak akan dapat tinggalkan masalah. Masalah akan sentiasa memburu kamu. Masalah sentiasa merantai kamu, mengikat kamu. Jadi sebab tu yang terbaik ialah mencari Allah. Yang terbaik kembali pada Allah. Kita ni siapa? Alah sekadar imam pun dah belagak. Sekadar pengurusi masjid pun kau nak besar kepala. Alah sekadar CEO pun kau nak tunjuk. Firaun punya kekayaan luar biasa. Kau sekadar CEO baru jadi pengarah syarikat dah nak besar kepala. Baru jadi YB dah belagak. Baru jadi menteri dah nak tunjuk kuasa. Apalah, baru jadi penguasa habis semua kau gimat. Nampak tak? Kita kena berfikir jabatan, amanah, tugasan ini selayaknya, sepatutnya meletakkan kita lebih dekat dengan Allah, bukan jauhkan kita pada Allah, menjadikan kita sombong, angkuh. Kalau dah sombong dan angkuh, beza kita dengan Karun, beza kita dengan Firaun. Firaun punya kaya, patutlah dia sombong. Kita yang tak seberapa nak sombong apa hal? Nampak tak? Bercakap dengan orang itu saya pergi, yang saya tak nampak ada satu orang tua ni, dia bergaduh lah dengan apa ni, orang jual buah yang saya dengar lah, dia maki orang tua ni jadi orang tua ni kata, engkau tak ada adab ke? Mak apak kau tak ajar ke? Dah yang lain pula bangkit, pakcik jangan sebut-sebut bapak. Pandai pula dia marah bila sebut bapak dia. Nampak tak? Tapi dia tak tahu ke bahawa dia telah pun berakhlak yang tidak diperjuangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang tu tanya, tak boleh ke menjaga ke dalam sikit? Kalau boleh,
hari Jumaat ni jangan berniaga. Pakcik nak bayar ke? Kalau satu hari saya rugi berpuluh ribu. Poh, nampak punya belagak. Jadi pakcik tu pun balas. Pakcik tu pun kau ingat dia pakcik, masa dia muda, dia apa? Sotong. Dia pun masa muda tu macam kau juga kan. Dia pun balas pula. Dia kata kau kurang ajar budak-budak ni. Kan? Mak apa kau tak ajar. Jadi dah bergaduh. Tu yang kadang-kadang bergaduh-gaduh ni boleh membunuh. Kan? Yang itu apa? Jom pisang ke jom cempedak ke apa tu kan. Yang orang tu tegur pasal harga mahal. Dah bergaduh-gaduh mati. Allahu Akbar. Yang satu lagi kereta. Bergeser sikit je tuan-tuan. Bergeser sikit je. Masing-masing panas. Masing-masing baran. Masing-masing ego. Masing-masing belagak. Rasa kuat. Bertumbuk pam mati. Salah seorang tadi tu yang kena geser tadi mati tuan-tuan. Kadang-kadang kita rasa kita kuat. Kadang-kadang kita rasa kita hebat. Sebab tu kekuatan kehebatan ni kembali kepada Allah, bukan pada kita. Kan? Sebab tu penting sangat tuan-tuan untuk bangunkan hati kita supaya kita dapat kontrol dia. Bukan dia kontrol kita. Jangan benarkan nafsu menguasai kita. Kita kuasai nafsu. Sebab tu nak menguasai nafsu, nak menguasai hati, kan? Kena banyakkan zikir. Kena banyakkan zikir supaya tak jadi fakir. Allahu Akbar. Kadang-kadang kita kan, saya pergi Indonesia, budaya kat Indonesia atas jalan raya memang horn je, horn manjang. Kat Malaysia jangan main tuan-tuan. Kan? Kita horn orang, saya baru-baru ni saya kena. Kan? Saya tak horn pun. Saya nak, tak tahulah, saya nak pencung dia tak bagi. Dia makan jalan. Saya ke kanan, dia ke kanan. Saya ke kiri. Kan? Jadi saya pun, Allahu Akbar. Kan? Marah, memanglah marah. Kita manusia biasa marah. Jadi kita cepat-cepat kawal lah kan. Kita kuasai diri kita, kita kena gedakan marah kita. Kawal. Rupa-rupanya tuan-tuan, punya besar kuasa Allah. Kalau saya itu layan, kan, tin, kan, tunjukkan mana-mana isyarat yang patut, kan, atau pencung balik kita pula buat cekadak kat dia pula, kan, letakkan kereta kita depan dia pula, lahan pula kan. Rupanya, dia pergi tempat yang sama saya pergi. Majlis kedui kahwin. Nampak? Nasib baik saya tak balas. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Nasib baik saya tak balas. Sampai-sampai orang pula kenal saya. Pak Riz. Nampak tak? Betapa penting kita menjaga akhlak kerana Allah SWT. Tak ada siapa yang untung. Kan? Tak ada siapa yang untung kalau kita jadi bagan. Kan? Allahu Akbar. Allahumma salli ala. Seperti biasa tuan-tuan, suka untuk saya ingatkan. Masuk je, bagilah salam. Kan? Sebagai tiket untuk bayar menyertai live ni. Kan? Masuk, bagi salam. Facebook sangkut. Kan? Bantu kita tap screen tuan-tuan. Nampak yang warna merah tu terkeluar tu. Tu sebab orang tap screen tu. #FYP bantu kita. Okey, soalan. Kita bagi soalan. Saya nak soalan. Saya nak sekejap je. Pukul 1 tepat saya kena berhenti sebab saya ada majlis. Pukul 2 kang saya ada satu majlis. Jadi saya kena berhenti. Pukul 1 saya nak bergegas ke satu lokasi yang terletak lebih kurang 40 minit perjalanan daripada tempat live saya ni, daripada madrasah saya ni. So saya ada satu majlis. Dan untuk satu majlis pelancaran apa? Kedai makan apa produk macam itulah kan. Jadi kita nak railah rakan-rakan teman-teman kita daripada mereka yang bangunkan madrasah dah ada produk di sini. InsyaAllah kita nak pergi ke sana sebentar nanti pukul 1 saya kena berhenti sebab 1:08 masuk waktu. Jadi cantik lah tu. Habis live solat zuhur masuk, saya lanjut ke sana. Okey, saya nak soalan-soalan sebab saya tak banyak masa ini. Dan masa saya tinggal 40 minit. Kita sedar apa yang sedang berlaku pada hari ini. Jadi tolonglah tuan-tuan, selamatkan keluarga kita. Kalau kita bimbang, maknanya kena bimbing. Bimbang, kena bimbing. Bimbing iman kita, bimbing anak-anak kita, bimbing keluarga kita. Sebab kita ada perasaan bimbang. Bimbang ni lah tanda-tanda kita dekat dengan Allah SWT. Alhamdulillah, kita bimbang dengan akidah anak-anak kita. Kita bimbang tengok akhlak mereka. Kita bimbang tengok perangai mereka. Kita bimbang tengok orang tak solat. Jadi kebimbangan ni adalah pakaian Sayyidina Umar Al-Khattab, pakaian Rasulullah SAW, pakaian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ni sentiasa menangis, bimbang bagaimana keadaan dia nanti di akhirat. Sedangkan dia adalah salah satu manusia yang telah pun Allah nyatakan melalui Rasulullah SAW adalah ahli syurga. Tapi dia tetap bimbang. Tetap bimbang dengan akhlaknya, dengan tanggungjawab dia, dengan amanah dia bimbang. Dia cukup risau. Kalau dia tak mampu jalankan tanggungjawab dengan baik, dia tak mampu nak
teruskan legasi Nabi Muhammad SAW, sebarkan dakwah, sebarkan agama. Allahu Akbar. Antara perkara yang pertama dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar bila memerangi nabi-nabi palsu. Bukan senang tu, perjuangan yang sangat berat. Allahu Akbar. And Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kita sekarang nak pegang apa? Nak pegang yang palsu, yang fake. Next. Daripada Encik Saiful Nazira. Ya, Encik Saiful. Di TikTok. Assalamualaikum Pak Aris. Waalaikumsalam. Apa pandangan Pak Aris tentang madrasah yang viral baru-baru ni di Malimau? Itulah macam saya katakan, saya pernah ulas sikit kan. Ini dimiliki oleh teman-teman saya, arwah Ustaz Fuad. Kita lepaskan sajalah. Jangan bicara kesian di dalam kubur tu. Ini adalah soal orang banyak tak faham, tapi saya telah pun diberitahu oleh pengarah Jabatan Agama Islam sendiri. Pada 2017, 2018, pada 2019 saya telah pun diberitahu situasinya, malah cucu angkat kepada arwah Ustaz Fuad pun belajar kat sini. Saya pun telah diberitahu, diberi penerangan tentang keadaan tempat tu pada 2019. Dia 2017 tempat tu telah pun diarahkan tutup. Dan dia isu biasalah, madrasah yang besar, berjaya, ada duit, and kebiasaannya bukan kata madrasah saja, organisasi, syarikat, keluarga, bila ada duit berlakulah perebutan masing-masing nak uruskan tempat tu. Jadi ada kekhilafan, ada kecelaruan, dan menyebabkan Jabatan Islam terpaksa campur tangan dan mengarahkan tutup. Memang satu kerugian besar untuk Negeri Melaka khususnya. Dengan madrasah sebesar tu terpaksa ditutup. Itu lebih baik sebenarnya. Kalau dibiarkan, ia akan berlaku permusuhan, berlaku perbalahan, berlaku pergaduhan yang tidak memberi keuntungan kepada iman, tak memberi keuntungan kepada perkembangan madrasah itu sendiri. Jadi jalan yang terbaik yang dilakukan oleh Jabatan Islam ialah tutup. Dan dia sebenarnya adalah perkara-perkara yang saya tak boleh share kat sini. Tapi saya minta jasa baiklah, kalau boleh tak payahlah viralkan lagi. Hanya Jabatan Islam kena bertindak dengan pantas lah untuk uruskan Al-Quran yang telah terbiar, dan Al-Quran yang telah pun tidak diurus dengan baik. Saya rasa itu satu tindakan yang tidak bijak lah. Ketika ditutup tempat tu, sepatutnya diuruskan dulu Al-Quran tu. Apa yang dalam tu patutnya diuruskan. Dan Allahu Akbar. Walaupun arahan mahkamah dan sebagainya, tapi tempat tu harus diurus dengan baik. Jangan dibiarkan, sebab dia melibatkan duit masyarakat yang telah pun melakukan infak, sedekah, dan dia tidak memberi gambaran yang baik kepada madrasah-madrasah seluruh Malaysia. Maka berlakulah tangan-tangan jahat, dan keluarlah kenyataan-kenyataan yang busuk daripada hati yang busuk. Inilah madrasah suka minta-minta di orang, kemudian salah guna. Tak, kita tak faham apa yang sedang berlaku. Kita tak faham. Dunia akhir zaman, dan kebatilan kebenaran sukar nak dipisahkan. Jadi kita jangan, lebih baik kita diam. Sebab diam itu adalah sebahagian daripada jawapan. Sebab tu ulama-ulama dulu, mereka lebih banyak memilih diam. Sebab diam itu sebahagian daripada jawapan. Diam itu akan memberi gambaran bahawa perkara itu boleh dimatikan, boleh diredakan. Ini pendapat saya secara pribadilah. Ada banyak benda yang kadang-kadang kita pun tak tahu kan. Tapi saya telah diberitahu oleh bekas pengarah Jabatan Islam dulu. Pada 2019 telah pun saya dibagi tahu melalui perbualan kami. Kemudian keluarganya sendiri pun hantar anak je kepada madrasah saya. Jadi perkara macam ni banyaklah saya tahu yang saya tak boleh kongsi secara meluas. Tapi yang saya nak bagi tahu, baik kita berhentikanlah sebab kesianlah yang mereka yang memilikinya, yang telah meninggal dunia. Supaya tidak ada kecaman, tak ada salah faham, salah tanggapan, dan tidak memberi kesan yang buruk kepada madrasah-madrasah lain. Jabatan Islam sendiri sepatutnya bertindak dengan pantas lah. Jadi dunia hari ini, dunia viral, dia cepat sangat benda-benda macam ni berlaku. Okay, next. Wallahu a'lam. Daripada platform satu lagi, Encik Amiruddin Family. Pak Aris, komen sikit, orang Muslim sekarang kurang menitik beratkan makanan, barang-barang halal dan thayyibah. Terima kasih. Alhamdulillah lah, kami di Madrasah Tahfiz Al-Quran Baitul Adawiyah yang telah pun berusia lebih kurang 15 tahun. Perkara ni sebelum lagi ada kempen thayyibah, kempen halal, memang saya sekeluarga, masa kami kahwin, kami beri perhatian benda ni. Sangat beri perhatian. Terima kasihlah pada ustaz-ustaz, guru-guru kami yang mendidik kami, tarbiyah kami, bimbing kami tentang isu besar pemakanan. Kadang-kadang bila cerita tentang ekonomi,
kita jadi lemah sebab kita adalah orang yang tidak mengambil berat, menitik beratkan tentang pemakanan sehingga dimanipulasi oleh orang-orang yang terlibat dengan ekonomi, terutama mereka yang bukan Islam ataupun orang Islam yang tidak menitik beratkan tentang halal dan haram, tentang tauhibah, tentang kebersihan. Ini adalah sebab kita, kelemahan kita sendiri. Disebabkan kita mengambil mudah. Kita nak fikir yang murah. Bila kita fikir nak murah pun kadang-kadang bezanya mungkin 10 sen, 20 sen, 30 sen, 40 sen, 50 sen. Kadang-kadang orang marah saya bila saya kata 50 sen je. Kau ada duit, memanglah. Ini bukan soal duit. Bila kau ikut perintah Allah, Allah akan bagi kau limpah rezeki. Kita kena faham tu. Faham tak? Bila kau beli barang, kau beli ayam daripada supermarket pasar raya Islam, berbanding pasar raya yang telah berulang kali dibongkarkan cerita penyembelihannya tidak halal, penyembelihannya diragui, tapi kita tak beli sebab kita rasa dia lebih murah. Kita rasa dia murah. Murah mungkin beza 50 sen RM1. Tapi kalau kita nampak dan faham, kalau kita diberi faham oleh Allah sebab kita nak faham tu, kita akan nampak bahawa makanan yang dikeluarkan oleh orang Islam itu akan menjauhkan kita daripada 1001 musibah. Kadang-kadang kita tak faham makanan tadi itu datang daripada sumber yang haram, dibaja dengan baja yang haram, ditanam dengan cara yang salah, dengan bahan kimia yang berlebih-lebihan, yang menggunakan racun-racun yang tidak diluluskan dalam pasaran oleh Jabatan Pertanian, oleh Fama, oleh agensi kerajaan yang berdaftar. Mereka tak mampu nak urus selia setiap ladang, setiap kebun secara tuntas. Ayam tak berapa hari dah menetas. Jadi telurnya datang daripada kimia, datang daripada proses pembesaran tumbuh besar yang menggunakan bahan kimia. Jadi kita bukan cerita tentang halal dan thayyibah semata-mata. Produk Islam ini harus diketengahkan. Kita ni terlalu berpolitik, terlalu mengikut emosi, terlalu mengikut kemarahan. Sedangkan orang-orang lain tak perlu kempen, mereka ada kesedaran tersendiri. Sebab tu bila mereka tak buat kempen, tak nampaklah mereka seperti resis. Kita ni oleh kerana bangsa kita, orang Melayu khususnya, kurang memberi penekanan, menitik beratkan terhadap produk-produk Islam yang bersih, yang tauhibah, yang halal, yang datang susu galurnya, setidak-tidaknya sebagai besarnya datang pada industri orang Islam tu sendiri, tak diberi perhatian. Maka kita nak terapkan, kita nak ingatkan, kita nak beritahu, terpaksa buat kempen. Jadi nampak macam resis. Sedangkan orang lain tak perlu kempen, mereka dah sedar sendiri, mereka dah ada kepercayaan sendiri, mereka dah ada kefahaman sendiri sebab dibangunkan sejak daripada awal. Kalau kita cakap ni kan semua resis. Jadi akhirnya tak boleh bercakap. Islam ni tak boleh bercakap sebab nampak resis, nampak macam perkauman, nampak macam kebencian. Sedangkan tidak. Kita mengajak orang, kalau ada dua telur, kalau ada dua kedai yang jual telur, satu telur tadi berselaput dengan banyak tai, satu bersih, tentu orang pergi kepada yang bersih. Tapi kalau orang tu diberi kefahaman, yang berselaput tai itu tuan-tuan, datang daripada baju yang baik, ayam tadi diberi makan yang baik, yang ni dia mengabui mata kita. Nampak tak macam jual kereta, nampak bersih, enjin dibersihkan. Kita kurang arif, tak faham tentang enjin, kita beli kereta tu, rupanya enjin teruk, tapi dia cantikkan enjin tu, dia cat balik, dia bagi sport rim yang tipu, dia nampakkan cantik, kita beli, kita tertipu dengan cantik. Dunia ni dia memanipulasi kita dengan kecantikan. Dunia ni cantik, subhanallah, akhirat tu indah. Nampak tak? Faham tak? Jadi kita terpaksa buat kempen nak bagi orang tahu. Berapa ramai orang beli barang, dia tengok nutrition dia tengok dia punya apa? Dia punya maklumat, makanan dia makanan vitamin apa semua dikeluarkan. Saya alhamdulillah lah, Bukan saya, isteri saya ambil berat sebenarnya ni. Bila kita beli makanan, membeli makanan untuk madrasah, memang mahal sikit. Memang mahal tuan-tuan. Sebab kita nak beli beras Islam. Kekal walaupun beras import sekarang. Nak cari beras import. Sekarang tak ada beras tempatan kat Malaysia. Kat Melaka tak ada beras tempatan. Kalau ada pun, beras Faizah RM48. RM48. Tapi pelik, saya beli kat Speedmart RM40. Tapi beli kat Maidin RM48. Macam mana Maidin yang besar tu boleh dah kalah dengan Speedmart? Ini nampak game. Jadi saya pesan pada semua pejuang-pejuang, jangan nampak politik semata-mata, tapi perjuangan kita sepatutnya juga menjurus kepada katil-katil ni. Terima kasih dan tahniahlah yang tak terhingga kepada kerajaan Negeri Terengganu, kerajaan Negeri Kedah, yang bertindak dengan agresif
progresif. Nampak tak? Bertindak secara tuntas, bijaksana. Kan? Mereka tahu isu katil. Dan isu katil ni melibatkan banyak orang lah. Kita secara peribadi, walaupun kita bergerak secara NGO kita tak mampu. Saya pernah debrief oleh orang-orang yang terlibat dalam perjuangan ni. Saya telah diberi brief. Saya ingat masa saya pergi Indonesia, benda dibincang di Indonesia. Dibincang benda katil ni oleh salah seorang yang bersama dengan saya terlibat dalam perjuangan ni. Dia terang kepada saya, memang kita tak akan mampu kalahkan katil ni. Jadi saya ucapkan tahniah pada kerajaan Kedah, ucapkan tahniah pada kerajaan Terengganu. Kan? Kerajaan sendiri kena involve. NGO tak boleh buat apa. Kerajaan sendiri jamin baja daripada mana, anak pokok daripada mana. Kita suntik bantuan kewangan, kita suntik kan bantuan baja, kita suntik bantuan modal, kita sediakan traktor. Kan? Yang mana mereka ini semua tak ada benda ni, maka mereka terpaksa bergantung pada pemborong, bergantung pada orang tengah. Orang tengah kata disediakan traktor. Kan? Tapi badi ni kamu kena wajib jual pada saya. Petani macam orang gila tuan-tuan, berpanas, berhujan. Kan? Hanya traktor tadi tu, disewa traktor saja, terpaksa jual. Kan? Sebab petani dia tak kerti marketing. Jadi dia tanam, dia pandai. Dia tak salah. Agensi kerajaan telah tubuhkan pelbagai. Tapi ialah ada leaking di pelbagai tempat. Jadi saya ucapkan tahniahlah pada kerajaan negeri Kedah, kerajaan negeri Terengganu. Satu model pada negeri lain. Jo, come on Melaka. Kan? Pentadbiran negeri Melaka, come on. Kita ada beberapa YB yang cukup power. Melaka ada YB yang cukup power, yang turun padang, yang henjut kontraktor, yang henjut orang tengah, yang cek jalan raya, yang cek longkang. Itu yang kita nak. Tak kisahlah parti apa pun, dan dia buat kerja. Kita nak yang buat kerja bela nasib rakyat, yang memekak, yang bising. Kan? Bukan dalam live macam aku ni, tapi turun kat jalan raya, tapi mesti ada kuasa. Setakat aku kalau turun kat jalan raya, angkut. Tengok Ustaz Abdul Samad, nampak? And di soal siasat dia angkat sebab hanya kerana nak mindset orang, nak bagi ingatan ke orang. Hari ini Islam tak boleh cakap. Kan? Jadi kita ni dimusuhi kerana kita bercakap benar. Tapi jangan bimbang sebab Islam itu memang benar. Dia ibarat pegang bara api. Kalau nak popular, jangan cakap benar. Tipu sajalah. Kalau nak popular, kalau nak orang sanjung dan orang agungkan, tipu. Nampak tak? Berpura-pura lah dalam kehidupan ni. Orang sanjung. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Jadi saya mengharapkan negeri-negeri lain juga bertindak dengan pantas. Katil terlalu kaya dan terlalu senang. Kalau kita nak fight dah boleh fight. Kalau kerajaan nak fight dah boleh fight. Tak ada masalah. Dia seorang menyusahkan jutaan orang. Apa hal? Kan? Kurang hajar, celaka betul kan? Dia 2-3 orang pegang katil ni. 7-8 orang toke ayam, besar kepala, belagak. Kan? Dia boleh tumbangkan ratus ribu orang, jutaan orang di Malaysia yang terpaksa mencari beras, mencari ayam, mencari telur. Nampak tak? Kita takut 7-8 orang ni sampaikan rakyat susah. Kat tu saya bagi tahu, katil ni terlalu berleluasa. Dia lebih gaja daripada gaja. Nampak tak? Malaysia ni gaja di siapa? Bukan gaja Melayu. Majlis gaja-gaja ni simbol. Tapi gaja sebenarnya yang pegang ekonomi negara kita. Mereka ni lah yang telah menyusahkan rakyat. Mereka ni lah yang membebankan rakyat. Mereka ni telah pun memerah kudrat kita, nelayan kita, petani kita. Mereka telah menyusahkan, mereka telah menyusup masuk pelbagai agensi. Mereka telah menjaga pelbagai orang. Susah nak kawal, susah nak tumpaskan. Skamer pun macam orang gila, sepawa gila babi lah kita kata. Kan? Nak tumpaskan skamer masih berlaku lagi. Apa lagi skamer, apa lagi katil-katil yang memang terlalu kaya, yang pump duit kepada pelbagai agensi, pelbagai parti, pelbagai organisasi. Bukan senang. Jadi tahniahlah pada kita, pada pejuang-pejuang Islam, pada pemimpin-pemimpin Islam. Ini penting sebenarnya. Tunjukkan model terbaik. Saya sangat respect. Ini yang kita nak. Saya sangat berbangga bila kerajaan Terengganu keluarkan beras dinamakan Ganu. Kan? Melaka boleh keluarkan. Nak keluarkan Melaka boleh, Lahaba boleh. Kan? Kenalah tindakan. Apa lagi? Nak tunggu apa lagi? Kan? Kita terpaksa, kita ditipu. Kita minta kerajaan, kita minta agensi penguasa. Kan? Kena berani bertindak. Betul atau tidak? Kilang-kilang telah menipu rakyat Malaysia. Betul atau tidak mereka menukar plastik-plastik daripada beras tempatan kepada beras import. Dengan harga beras tempatan dijual dengan harga import. Kita minta penjelasan. Kita minta ketegasan. Kan? Jangan selamba je tak ada tanpa siasatan. Kita minta yang siasat itu bukan orang biasa-biasa. Kita minta yang siasat bukan pemimpin tempatan.
Kalau kilang tu di Melaka, bukan pemimpin, bukan agensi penguasa Melaka. Pusat turun. Kalau pusat tak boleh turun, celah-celah kengkang atau celah ketiak turun. Kan? Kita minta tindakan tegas. Jangan kilang kaya raya, kita apa kedana. Rakyat benar-benar susah. Ini bukan gurau ni. Suara kita patut gema. Pemimpin-pemimpin paling atas, jangan kau tidur. Kan? Ini benda besar ni. Kalau beras tak ada, dia bukan soal Melayu. Semua bangsa tak ada beras. Dan paling pelik, Bangla dapat minyak. Bangla yang kerja kat pasar raya, sudah smuggle minyak. Sudah bawa keluar minyak. Kita penduduk peribumi, kita penduduk asal, kita penduduk rakyat Malaysia, Melayu, Cina, India, Kadazan, Iban, tak dapat minyak. Mereka yang dapat. Nampak? Kita perlukan ketegasan. Kita perlukan satu tindakan yang tegas. Jangan benda ni berulang-ulang. Kan? Kita telah dimaklumkan, tindakan kena bantas lah. Kan? Bukan ni soal pandai tak pandai. Ni beras kita tahu makanan utama. Boleh beruncang negara kalau beras tak ada. Jangan bermain. Kan? Jangan asyik cakap ada, turun ke. Kan? Ada terkawal. Apa memang tak ada. Kan? Harga mahal satu hal. Dah lah mahal, barang tak ada. Satu lagi musibat. Nampak tak? Anak-anak kita kat madrasah, kita masih beli. Kita tak nak mengik-ngik. Kita beli je. Kan? Tapi harga berhal lah. Dulu baru 20 lebih, sekarang dah jadi RM40. Kan? Kita beli kat ini RM48. Kat Sepiman 40. Kan? Allahu Akbar. Kan? Ini memang kita bimbang. Beras takkan tiba-tiba tak ada. Kita bukan dilanda banjir, dilanda kemarau. Kerajaan kena tegas lah. Kan? Kalau itu memang kita kena, yang air naik dilanda dengan hujan lebat, air naik Libya, bukan Malaysia. Yang dilanda gempa bumi bukan Malaysia, Morocco. Macam mana pula beras Malaysia tak ada pula? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Katil dah terlalu biasa main game ni. Asal dia besar kepala ke? Dia terlalu kuat kat Malaysia ke? Dia terlalu hebat ke? Dia jaga siapa ni? Sampai kita nak makan tak ada beras ni. Allahu Akbar. Next soalan. Daripada TikTok, Nadia Zara. Assalamualaikum Pak Haris. Salam. Kenapa Allah SWT sentiasa memberi ujian kepada saya? Saya rasa dah nak give up. Bukan kamu seorang ni Nadia. Engkau duduk tempat aku, duduk kat madrasah. Kan? Anak orang tak berjaya kena maki. Orang Melayu kena maki. Kena hantar bala polis. Mak bapak buat laporan polis, dia hantar anak dia. Nak kata normal tak normal. Akhlak tak ada, berzina, minum arak, isap dadah, beronani, hantar kat madrasah minta kita tolong. Kita bangunkan dah daki banyak, takkan tak boleh sentuh sikit. Sentuh sikit hantar bala polis. Engkau rasa? Siapa yang tak ada ujian Nadia? Siapa yang tak ada cabaran dalam hidup? Jangan give up dengan Allah. Engkau mengadulah pada, ni beras tak ada ni. Engkau mengadu siapa pun tak ada orang boleh selesaikan masalah engkau. Mengadulah pada Allah. Tempat pengaduan terbaik Allah SWT. Tempat berbicara ialah Allah. Tempat menitiskan air mata Allah. Engkau mengadu je pada Allah. Bantuan Allah pasti sampai. Kau kena sabar. Inna Allah ma'asabirin. Allah bersama orang sabar. Jangan give up. Sehari semalam, 2 hari lepas, ada orang call nak bunuh diri. Ada masa nak bunuh diri. Bunuh diri ni jalan kafir. Bunuh diri ni jalan di mana kamu tidak akan bertemu dengan syurga Allah. Kamu tidak diakui sebagai umat Muhammad SAW. Kamu lahir sebagai Islam. Suami kamu musibat, suami kamu jahat, suami kamu ada skandal. Takkan kamu nak selesaikan masalah kamu dengan bunuh diri? Buat apa kamu korbankan diri kamu untuk lelaki tak guna? Fight untuk hidup kamu. Kamu berhak untuk hidup. Dia yang khianat kamu. Dia yang ada skandal. Dia yang zalimi kamu. Kenapa kamu pula nak tamatkan riwayat kamu? Fight untuk hidup. Kamu teruskan hidup. Lemahkan dia dengan kamu sungguh-sungguh dengan kehidupan kamu. Saya ingat lagi satu peristiwa. Ada seorang wanita, suami isteri, jiran kepada kawan baik saya. Suami dia ada skandal. Kawan saya tengah menyapu kat depan rumah. Rumah 2 tingkat tuan. Ni kisah benar tuan-tuan. Kisah benar. Dia parking kereta kat depan rumah tu, tak buka pintu gate pun. Dia parking, dia bergegas berlari masuk, buka pintu tu masuk, pintu pun tak tutup. Kan? Lama selepas tu, berjam-jam selepas tu, suami dia masuk, suami dia terperanjat, dia bunuh diri. Dia gantung kat tangga. Air kencing, tai bersepar kat bawah. Bunuh diri.
Sebab suami ada skandal, suami ada perempuan lain. Suami itu sekarang buat apa? Tengah sok dengan perempuan tu. Suami itu buat apa sekarang? Tengah bersama dengan maligai anganku. Dia tengah sonok dengan entah mana lagi perempuan dia bawa. Nampak tak? Buat apa kita korbankan diri kita untuk orang? Pengorbanan kita untuk agama. Pengorbanan kita untuk kalimah la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nampak tak? Kan? Kita menteri tak tahulah kan. Kita bukan menteri. Saya ni bukan menteri. Saya buat live. Bila buat live ni, panggilan masuk bertubi tuan-tuan. Kan? Jadi jangan pula kata tak ada kes manusia. Malaysia sekarang ni okey, alhamdulillah. Walaupun barang naik, mereka okey. Tak okey. Ada orang tak boleh handle masalah. Ada orang tak boleh handle tekanan hidup. Ada orang tak boleh nak uruskan kan krisis rumah tangga dia. Tak okey sebenarnya. Sebab tu kan menteri yang terlibat dengan komunikasi apa rancangan TV ni apa aku tak tahu lah. Kan? Ambil tahulah. TV bukan sekadar buat drama. TV bukan sekadar benarkan iklan tambah apa-apa iklan. TV mesti ada peranan untuk uruskan stres, untuk uruskan tekanan. Manusia tengah tertekan sekarang. Jadi TV-TV yang ada, rancangan-rancangan saluran-saluran TV yang ada, RTM ke TV3 ke TV9 ke TV berapa entah apa TV Astro dan sebagainya. Selain pada nak cari duit ke, kan? Sana heboh, sana tercungap, sana tercangkut, sana tersungkur, kan? TV mainkan peranan untuk beri ilmu yang bermanfaat, untuk bagi tahu orang macam mana nak uruskan tekanan, nak uruskan stres, nak uruskan masalah, bagi ruang kepada pakar-pakar motivasi, pakar-pakar ilmuwan, cendekiawan-cendekiawan Islam keluar untuk berkongsi, atau bagi ilmu-ilmu yang boleh, yang sesuai dengan apa yang sedang berlaku sekarang. Tajuk kadang-kadang gempak-gempak, konten pengisian tak mantap. Allahu Akbar. Next. Daripada jelita Ita di TikTok, betul tu Pak Riz, walaupun saya single mom, semua tu benar. Ya. Kita fight untuk hidup. Kenapa kita nak kalah dengan orang? Saya lelaki. Banyak orang perempuan call kita. Daripada isteri orang yang ada nama besar-besar, sehinggalah orang biasa. Ini bukan gurau, saya bukan gurau. Tapi off record lah. Ini tanggungjawab kita. Kita off record. Kadang-kadang kes tu sedang dibicarakan ke mahkamah, isteri tu call kita. Kadang-kadang kes tu mau masuk TV. Isteri tu call kita. Minta tolong. Macam mana nak selesai masalah ni, macam ni. Bukan senang tuan-tuan. Sebab tu orang yang ada kuasa, tolonglah gunakan kuasa kamu. Manfaatkan kuasa kamu. Ni politik 24 jam. Penat. Rakyat tengah susah. Dia bukan sekadar beras tak ada. Bukan sekadar beras naik harga. Tetapi benda lebih besar adalah isu-isu kekeluargaan yang tidak ditangani dengan bijaksana. Banyak orang tak ada ilmu. Banyak orang tak ada pengetahuan. Nampak tak? Mereka perlukan bimbingan. Mereka perlukan bantuan. Jangan kita asyik ini orang je. Jadi penguatkuasa seperti JPJ, pihak polis, polis trafik. Kadang-kadang kita kena bertimbang rasa jugalah. Orang memang tak mampu tuan-tuan. Cikgu-cikgu, tuan-tuan, sahabat-sahabat, mereka memang tak mampu nak beli rotate insurans. Tak ada duit. Hari ni tak ada duit. Faham tak? Nak beli beras pun tak ada duit. Beras dah harga naik. Anak mengingin kat rumah lapau. Betul tak? Kesian orang ini. Jadi duit yang ada tu dia fikir nak beli rotate ke nak beli susu anak, nak beli beras. Kadang-kadang kita timbang-timbang lah. Bertimbang rasa. Saya tahu banyak orang kat luar sana penguatkuasa yang bertimbang rasa. Alhamdulillah. Kena faham lah. Kadang orang tertekan tuan-tuan. Kadang-kadang bawa motor tu, entah mana pergi pemikiran dia. Dia naik motor tu. Itu yang langgar orang, saya langgar sini tu. Pemikiran entah mana pergi. Faham tak? Tertekan, hidup tertekan tuan-tuan. Sebab saya pernah jatuh, tersungkur, tertiarap. Memang tak ada siapa boleh bantu. Tuan-tuan. Kita tak boleh harapkan orang. Sebab orang pun susah. Hari ini zaman susah. Faham tak? Dan dia akan makin susah. Saya dah bagi tahu dah banyak kali dalam live. Selepas era PKP, kita akan bertambah susah. Susah kita akan bertambah dahsyat. Baru nanti the real superhero akan datang jadi penyelamat. Nak faham macam itulah. Perang dunia ketiga, kita benar-benar berada di ambang perang dunia ketiga. Ini bukan lagi konspirasi. NATO secara terang-terang sokong Ukraine. Amerika Syarikat terang-terang hantar bantuan ke Ukraine. Kamu rasa Rusia nak jantan bukan sotong. Rusia kuasa nuklear antara terbesar dunia dan sekutu dia China. Sekutu di Korea Utara. Bayangkan Korea Utara, China, India terlibat dalam blok satu lagi menentang NATO. Apa berlaku dunia? NATO terang-terang bagi tahu.
NATO sedang menggunakan, Amerika sedang mempergunakan Ukraine sebagai kambing hitam untuk melemahkan Rusia. Rusia faham, Rusia fight balik. Jadi ini bukan gurau ni. Dengan China, kuasa besar China sedang melemahkan negara-negara kecil di ASEAN. Bukan Asia, ASEAN. Yang menguasai Selat Melaka yang paling sibuk di dunia. Yang kaya dengan minyak. Allahu Akbar. Sengketa yang berlaku di Rempang. Sengketa yang berlaku di Tanah Melayu. Ini semua adalah gambaran betapa kuasa besar China sedang mendominasi. Sedang melemahkan kita. Kita, suatu suara umat Islam tu sangat penting pada hari ini. Jangan dilemahkan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Satu umat Islam kena kembali pada Allah. Boleh tolong tak? Pada lelaki semua, sahabat-sahabat, tolonglah penuhkan masjid. Tolong penuhkan masjid. Islam tak kuat hanya dengan ada ni. Kata Abdullah bin Rawahah. Kekuatan umat Islam itu tak terletak pada senjata. Kekuatan umat Islam tu tak terletak pada senjata, kepada strategi. Kita orang meniaga strategi sana, strategi. Tidak. Semata-mata itu. Yang paling utama ialah takwa, kata Abdullah bin Rawahah. Ketakwaan. Rom dan Parsi tak mampu ditewaskan walaupun tentera Islam kuat. Walaupun tentera Islam padu. Di saat tentera Islam dipimpinan Rasulullah kemudian bersambung dengan para sahabat di kemuncak kekuatan. Tetapi tak mampu kalahkan Rom dan Parsi. Nampak tak? Kembali pada ketakwaan. Awak nak uji umat selepas tu, rupanya. Mereka cuba dan cuba ratus tahun tak berjaya. Datang Sultan Muhammad Fatih membawa imej Islam yang sebenarnya. Menjaga tahajud, menjaga solat berjemaah. Bukan sekadar solat, jemaah. Jadi orang Tanah Melayu, orang Islam, orang Melayu kena faham apa saja yang berlaku kat Malaysia khususnya di Kepulauan Tanah Melayu secara amnya. Wajib kembali kepada Islam. Wajib kembali kepada sejadah. Kuatkan jemaah dengan solat. Solat jemaah kena jaga. Kita dapat kabar gembira daripada Temerloh. Masjidnya penuh. Takkan satu masjid je. Kita nak masjid-masjid lain penuh. Bermula dengan subuh. Bersambut dengan solat isyak dan maghrib. Sebab ramai orang dah balik kerja pada waktu itu. Penuhkan masjid, tuan-tuan. Islam akan kuat. Daerah kamu akan kuat. Kampung kamu akan kuat. Limpah rezeki Allah turunkan untuk taman kamu. Untuk daerah kamu. Surau penuhkan, sesakkan. InsyaAllah buat kempen. Mesra dengan masyarakat. Jangan sombong, jangan angkuh. Jawatan hanya sementara. Jawatan bukan untuk dimegahkan. Jawatan bukan untuk dibanggakan. Jawatan untuk kita raih masyarakat. Jawatan untuk kita jalankan tugasan kita. InsyaAllah. Bila Islam itu dipersembahkan dalam bentuk yang betul, maka tengok apa hasilnya. Tuan-tuan, ajar didik. Semalam saya bawa keluarga petang-petang kan, jalan sekejap kan. Ayat tu dia masa yang saya ada sekejap kan. Tak lama saya nampak rakan-rakan tablik saya, sahabat-sahabat tablik saya di tepi Sungai Melaka sedang minum. Saya nampak ada seorang sahabat kan, dia sempat tegur saya lah. Tapi saya tak kenal tapi dia tegur. Alhamdulillah. Anak dia kecil, saya kasih baru dalam 4 tahun, 5 tahun. Pakai jubah, pakai serban. Semat budak tu. 4 tahun, nampak tak? Bila bapak pegang agama, dia akan bawa anak pegang agama. Tapi kalau bapak dia pegang dunia, dia akan bawa anak-anak dia tercabut tudung, tercabut kain, tercabut seluar. Faham ke faham? Nampak tak? Ini kita berada di ambang kemusnahan dunia. Tapi kena faham betul-betul, saya nak terangkan betul-betul ni. Sebelum dunia musnah, akan kamu nampak sekarang apa yang musnah. Akhlaknya musnah, adabnya musnah, silaturahimnya musnah, keakraban musnah, kepercayaan musnah, amanah tu musnah. Nampak tak? Baru dunia musnah. Faham? Sebelum dunia hancur, keakraban kita hancur. Silaturahim sesama Islam telah hancur. Institusi keluarga telah hancur. Hubungan anak beranak hancur. Nampak tak? Hubungan kita dalam persahabatan hancur. Amanah hancur. Tanggungjawab hancur. Maka akhirnya barulah dunia akan hancur. Faham ke faham ni? Kita sibuk dajjal. Kita tahu tak sebelum dajjal sampai, semua ni akan hancur dulu. Baru dajjal datang, mudah kerja dia. Bila manusia dah nampak yang salah tu betul, yang betul tu salah, maka dajjal sampai, senang angkut. Faham ke faham? Bila halal tu menjadi haram, haram menjadi halal, lingkup. Habis. Bila halal itu orang tak tagih, yang haram itu menjadi keutamaan,
Dajjal sampai memudahkan kerja dia. Dia tak perlu buat kempen. Dia tak buat kempen. Kan? Dengan undang-undang dunia yang akan menakutkan kita untuk bercakap benar, maka ramai akan ikut Dajjal. Wallahu a'lam. Next. Daripada platform tu lagi. Okey, saya ada 10 minit paling lama, insya-Allah. Manisa Muhammad Isa, ini cara kita berdakwah. Memang kena bersuara dengan tegas, bukan cakap kosong kan. Kasih buka minda kita semua. Sama-samalah kita sahabat-sahabat ni. And bila benar adalah benar, salah adalah salah, tak kira siapa pun kamu, yang paling atas maupun paling bawah, siapa pun kamu, termasuk diri saya, kita sedang mengharapkan ihsan Allah, belas ihsan Allah. Nak dapat ihsan Allah macam mana? Kalau solat tinggal, kalau jemaah pun tinggal, nampak masjid kosong, debab debu, kita Melayu takbir, kosong masjid bro, kosong masjid. Subuh tak pergi, cerita sembang kari. Ingat, Andalusia kalah kerana sembang kari. Bermula dengan sembang kari. Kena faham tu sejarah jatuhnya Andalusia. Andalusia jatuh kerana apa tuan-tuan? Kerana kepimpinan Islam pada waktu itu tak mampu nak kawal semua daerah. Maka ada 2 daerah yang terpencil di bahagian timur Andalusia yang tidak dikawal dengan baik. Dan salah satu yang pemerintahannya Isabel. Dan mereka menggunakan perak kekacauan, tanamkan kebencian, bukan serang tentera. Mereka kaji kelemahan pemerintah Islam pada waktu itu. Akhirnya bila mereka dengar apa dia? Zina. Yang buat pertama kali mereka dengar, mereka kata, this is the right time, hancurkan pemimpin Islam di Andalusia. Itu yang Andalusia jatuh bila maksiat dah banyak. Faham ke faham? Sebuah dinasti yang besar, empire yang sangat agung, akhirnya kalah kerana maksiat ada dalam jiwa mereka. Maksiat dalam kehidupan kita. Malaysia, apa yang tak ada? Pondan bersepah, kunyit, bawang, cili, terung bersepah. Nampak tak? And zina dalam keluarga, melata-lata. Mak bapak dengar anak berzina dah tak terperanjat lagi. Nampak tak? Sebab didikan dia tak kuat, didikan agama tak ada mantap. Hantar anak pergi kanan kiri, ke depan belakang, balik hantar sekolah sampai tak sempat nak hantar anak mengaji, tak sempat hantar anak menambah nilai hidup dengan ilmu fiqh, ilmu tauhid. Allahu Akbar. Akhirnya anak-anak disibukkan dengan dunia. Handphone 24 jam. Main handphone macam orang gila. Tak dapat handphone mak bapak dimakinya, dia hentak-hentak kan. Kakinya dia hentak pintu kuat-kuat. Allahu Akbar. Kita dah tak tahu macam nak tundukkan anak. Tak tahu macam mana nak pimpin anak. Macam mana nak bangunkan anak, tak tahu. Bila aku ajak, tak nak pergi. Itu masalah pula. 24 dan 12. 24 dan 12. Bila tu Paris? 24 dan 12. Kat mana tu Paris? Dia Setia City Convention Center Setia Alam. Aku ambil tempat yang terbaik, yang paling mahal, nak letakkan kamu dekat situ supaya kita boleh bicara ilmu yang mahal. Boleh je ambil Bela Raya, boleh je ambil hotel. Hotel lagi murah. Ini 50,000 lebih kita bayar tempat tu. Sebab apa? Nak letakkan orang di tempat yang terbaik. Ya Allah, tolong aku tak bermain ya Allah. Aku sungguh-sungguh ya Allah. Macam tu bicara kita dengan Allah. Nak tolong orang, nak bangkitkan semangat orang, nak bangkitkan jati diri orang. Bukan senang tau kalau budak-budak ada camp dia. Mak bapak mana ada camp? Budak-budak ada camp, sama camp lah, camp hujung tahun lah, macam-macam nama. Camp terangkat, camp terusik, camp terkuliah, macam-macam nama lah. Kan? Celik lah, didik lah, kan? Macam-macam nama lah. Kan? Camp super kid lah, super insan lah, superhero lah, kan? Macam-macam. Tapi mak bapak punya camp mana ada? Satu saya ajak hujung tahun, jom duduk sekejap. Satu hari pagi sampai petang, insya-Allah belajar satu yang bermanfaat. Tak dapat banyak, dapat sikit. Dapat sikit, alhamdulillah. Tak dapat sikit, dapat banyak, alhamdulillah. Belajar. Kan? Ni. Nampak? Ni yang ada kat sini. Yang ada kat sini ni atas nama saya Pak Riz Motivasi, tekan ada nombor kat situ. Pergi WhatsApp kat situ atau ada apa ni website. Kat situ ada website, tekan baca apa yang kita terangkan. Sahabat-sahabat saya di Facebook, nombor telefon dah bagi. Apa lagi injut dia? Nampak tak? Tak ada orang boleh selamatkan anak engkau. Engkau menangis besok engkau tengok. Engkau tak kepala lah engkau. Kan? Jangan sampai ada zina masuk dalam rumah kita. Jangan benarkan maksiat berligaran dalam rumah kita. Tuan-tuan, keluar rumah, tak ada apa yang boleh dibanggakan.
Allahu Akbar. Kita risau, kita bimbang. Ummah bercakaran, berbala sama sendiri, bantai belasah. Allahu Akbar. Empayar sebesar Osmaniyah, empayar Andalusia yang besar, Abbasiyah, kan? Semuanya habis tuan-tuan. Apalah yang usia kita baru 60 lebih tahun ni. Yang telah dijajah beratus tahun, yang sekarang masih dijajah dalam bentuk yang baru, penjajahan dalam bentuk ekonomi. Berbanyak tanah kita yang telah terjual. Allah Akbar, sedih betul lah. Dan berbanyak aset yang telah dijual atas nama ekonomi, atas nama pembangunan, atas nama kemakmuran. Kononnya begitu. Akhirnya padi yang ditanam di tanah ini tak cukup, tak ada, tak wujud. Pelik betul. Ini betul-betul dipanggil, that's the real David Copperfield. David Copperfield. Ya, inilah ahli slap mata yang terbaik. Hari ini umumkan harga naik, besok beras hilang. Inilah ahli slap mata. Kan, yang kita memang cari, yang memang perlu ada kat Malaysia ni. Hari ini harga naik, kan, besok beras hilang. Memang terbaik. Malaysia boleh, kata Bangladesh. Abang, Malaysia boleh abang, kata Bangladesh. Abang, Malaysia boleh abang, Malaysia bagus abang. Semua bagus abang, semua boleh abang, semua boleh abang. Ini Malaysia tempat tanah tumpah darah kita abang. Engkau Bangladesh, kau lahir kat sini. Tak ada abang. Tapi tanah saya, ini tanah abang, sama macam tanah Bangladesh bang. Darah saya sudah mengalir bang, tersepit mesin bang, sudah mengalir jatuh. Faham tak? Tapi nak cakap Bangladesh pun payah kan. Kau serang-serang Bangladesh kan. Bila aku pergi masjid, aku tengok Bangladesh paling banyak kat masjid kan. Kita cakap sembang kari banyak kan. Kau tahu tak macam mana kerajaan Andalusia dikalahkan? Mereka dapat maklumat di kedai-kedai kopi. Itu cerita fakta sejarah bukan cerita auta, bukan fake cerita fakta. Mereka dapat mata-mata pengintai-pengintai kerajaan kecil di sebelah timur Andalusia kan, nak tumbang kerajaan besar ni. Mereka hantar mata-mata, mereka hantar orang-orang mereka di kedai-kedai kopi, nak tahu apa cerita sebenarnya yang berlaku di negara. Mereka dapat bila mereka dengar je kan, zina berlaku, pam, njut gila-gila, itu berlaku. Allahu Akbar. And bukan senang kan, datuk nenek moyang kita nak bangunkan negara ni. Okey dah, insya-Allah. Saya tak banyak masa. And saya ada urusan yang perlu disegerakan lepas solat Zuhur. Saya minta maaf walaupun ada soalan lagi yang perlu saya jawab. Tapi 24 dan 12 di City Convention Center, program keluarga kita besar yang saya bangunkan. And untuk kita semua, daftar tuan-tuan, jangan tak daftar. And tekan nombor telefon tu, ada WhatsApp, hantar saya berminat, saya nak tanya sikit boleh tak? Hantar apa saja, insya-Allah. Bukan pergi hantar mesej tu dah masuk tak kan? Kita nak maklumat. Alah ya Allah. Kan? Subhanallah. And saya undur diri saya serah pada saudara Syafiq. And yang kurang, yang lemah, yang buruk tu semua saya lah. Dan Allah Maha mengetahui, Allah Maha adil, Allah Maha kaya, Allah Maha hebat. Dialah tempat pergantungan kita. Jangan putus asa tuan-tuan. Jangan give up. Kalau kita ada ujian, orang lain juga ada ujian. Yang kita nampak ujian kita besar, sebenarnya ujian orang lain jauh lebih besar. Di saat kita ada anak, orang lain Allah dah ambil anak dia. Betapa lulunya seorang ibu lihat anaknya pergi. Pergi bukan lari rumah, pergi menuntut panggilan ilahi, meninggal dunia. Kita masih ada anak. Kita kata anak kita macam ni, macam ni, macam ni. Ada anak, orang tak ada anak. Kamu ada anak, orang tak ada anak tau. Kahwin 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun tak dapat anak. Engkau asyik cakap anak macam ni, anak macam tu. Bersyukur, cari Allah. Tahajud, bangun tengah malam, jaga tahajud. Jaga tahajud. InsyaAllah, saya Pak Rish daripada Masa Tafi Al-Qurabiyatul Adabiyah. Setiap hari bertemu dengan anda, insyaAllah, dalam live ini. Minta maaf hari ini kita buat sekejap. Kan? InsyaAllah. Terima kasih semua. Al-Fatihah. Okey, Alhamdulillah kita telah pun sampai ke penghujung live bersama dengan Pak Rish. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan kerana sudi meluangkan masa anda untuk sama-sama kita menonton, mendengar perkongsian yang menarik daripada seorang pakar pemilik ilmu kekeluargaan berpengalaman, iaitu Pak Rish, yang telah pun berpengalaman hampir 26 tahun dalam bidang parenting skill dan pakar karakter. InsyaAllah, mudah-mudahan perkongsian Pak Rish tadi sikit sebanyak dapatlah kita praktikkan ilmu tersebut untuk sama-sama kita bangunkan keluarga yang bahagia di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf pada tuan-puan, kita tidak dapat bersiaran langsung lama untuk hari ini kerana Pak Rish ada sedikit urusan di luar. InsyaAllah, mudah-mudahan walaupun masa yang kita masa bersama kita singkat, namun begitu pastinya ilmu yang diberikan sangat banyak insyaAllah, dan sama-samalah kita manfaatkan dalam keluarga kita insyaAllah. Mudah-mudahan dipermudahkan. Dan kepada tuan-puan, jangan lupa daftarkan diri anda
dan keluarga anda ke seminar keluarga bersama dengan Pak Aris. Kalau anda dah boleh rasa auranya dalam live, apatah lagi kalau berjumpa. Jadi jom sama-sama kita jumpa Pak Aris pada 24 Disember 2023 bertempat di Setia City Convention Center, Setia Alam Selangor. Apa? Kenapa tak buat kaperak? Kalau kita buat kaperak nanti orang Johor tanya pula. Jadi kita pilih Selangor, noktah kat situ saja kita pilih. Jadi berapa? Yang marah Kita pilih Selangor sebab Selangor tu berada di tengah-tengah. Jadi senanglah orang utara nak turun, orang selatan nak naik, orang pantai timur nak ke barat, senang. Jadi harap-haraplah kita dapat bertemu pada 24 Disember 2023 bertempat di Setia City Convention Center, Setia Alam Selangor. Nak daftar mudah saja seperti yang Pak Aris maklumkan tadi. Pergi dekat bahagian atas tu kan ada tulis Pak Aris Motivasi tu profile. Dekat bahagian profile tu ada maklumat. Anda bolehlah berhubung dengan kami di situ insya-Allah. Dan pada tim Pak Aris kami akan memberi penerangan kepada anda, kepada tuan-tuan perempuan macam mana cara-cara untuk mendaftar ke seminar bersama dengan Pak Aris. Nak dapatkan info kan, mungkin masa tu anda boleh hadir. Ya, jom sama-sama kita luangkan sedikit masa untuk sama-sama hadir dan belajar ilmu kekeluargaan bersama dengan Pak Aris. Baru nak tanya bila dia Johor. Kamu daripada mana ni? Daripada Puan Sirna Amani. Okey, Pak. Itulah masa sekarang ni memang kita ambil di Selangor. Kalau lepas tu ada buat lagi ke? Saya tak boleh cakap. Jadi sekarang ni kita fokus dulu di Selangor. Jadi saya tak pasti lepas ni ada lagi tidak, wallahu alam bisawab. Cuma sekarang ni Pak Aris nak fokus di Selangor, di Setia Alam, di Setia City Convention Center, Setia Alam Selangor. Sambil kita datang ke negeri Selangor, kita tengok program tersebut, kita bawalah keluarga kita bercuti kan, berjalan-jalan di negeri Selangor untuk satu hari tersebut insya-Allah. 24 Disember ni insya-Allah, mudah-mudahan dipermudahkan. Okey, dan kepada tuan-puan juga yang ingin mungkin nak dapatkan produk daripada Pak Aris, iaitu produk Pak Aris Coffee, boleh juga berhubung dengan kami. Kemudian jika anda ingin menyumbang untuk ekonomi Madrasah Pak Aris, nak bantu dari sudut dana kan, boleh juga maklumkan pada kami. Infonya ada di profile Pak Aris Motivasi, ada di TikTok profile Pak Aris Gallery, dan di TikTok profile staff Pak Aris pun ada. Berhubunglah dengan kami insya-Allah. Kami akan berikan anda penerangan. Amin. Okey, seterusnya kepada tuan-puan juga saya nak maklumkan Pak Aris juga ada membuka tawaran untuk mana-mana yang nak daftarkan anak ke Madrasah Pak Aris untuk sesi 2024 dah dibuka. Macam mana cara nak tahu? Pergilah ke profil-profil yang telah saya maklumkan tadi dan anda boleh berhubung dengan kami. Jika anda menonton daripada platform yang satu lagi ni, dah ada dah. Anda klik je dan boleh bertanya pada kami insya-Allah. Mudah-mudahan dipermudahkan. Terima kasih tuan-puan. Minta maaf jika saya cakap terlalu laju. Mudah-mudahan dipermudahkan. Salam Johor untuk semua insya-Allah. Dan sebelum saya terlepas pandang, jangan lupa juga untuk makluman anda, Pak Aris bersiaran langsung hampir setiap hari, daripada Isnin sampai hari Sabtu. Ahad bergantung pada masa Pak Aris. Tapi kalau Isnin sampai Sabtu insya-Allah memang Pak Aris bersiaran hampir setiap hari daripada jam 11.30 pagi hingga 1.15 petang. Insya-Allah mudah-mudahan dimudahkan ya. Jangan lupa janji temu kita untuk sama-sama kita belajar ilmu, untuk kita dapatkan motivasi, untuk kita kekal bersemangat untuk membangunkan keluarga kita untuk berjaya dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Puan Sina kata apa? Laju sama je. Jangan marah. Okey, terima kasih tuan-puan. Okey, mudah-mudahan kita semua digunakan keluarga bahagia-bahagian dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.